Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada pimpinan majlis, Fadil, pengurusi, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama ruang dan peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan menunjukkan lagi betapa cinta dan sayang kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana kelahiran para nabi, iaitu beberapa orang nabi yang Allah bagi contoh dalam Quran, bagi menunjukkan pada kita bahawa satu benda yang sangat penting. Nabi Allah Ismail alaihissalam adalah anak kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kelahiran Nabi Allah Ismail alaihissalam ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kelahiran, selepas kelahiran dan semasa kelahiran, diceritakan kepada kita melalui firman Allah Subhanahu wa taala, wa basyarnahu bighulamin halim. Kami beri berita gembira kepada Ibrahim alaihissalam dengan kelahiran anak yang halim, anak yang sopan santun, anak yang baik, zuriat yang soleh. Kami beri berita gembira. Kelahiran Nabi Allah Ismail alaihissalam diceritakan seawal permulaan lahir Nabi Allah Ismail alaihissalam. Demikian juga kalau tuan-tuan tengok bagaimana kisah lahirnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika dia dilahirkan, zaman tu adalah zaman sangat Fir'auni. Dia memberontak untuk membunuh semua anak-anak kecil lelaki. Ketika lahir Nabi Allah Musa alaihissalam, maka mak dia ambil letak dalam tabut atau peti, hanyutkan dia di sungai dengan janji yang Allah Ta'ala sebut pada dia, inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kami akan kembalikan anak kamu kepada kamu dan kami akan jadikan dia ni adalah salah seorang daripada Nabi. Berbekalkan keyakinan tu, mak Nabi Musa hanyutkan Nabi Allah Musa alaihissalam. Kisah ni tuan-tuan boleh jumpa di banyak lokasi dalam Quran, termasuk dalam surah A'raf, termasuk dalam surah Taha, termasuk dalam surah Qasas. Cerita bagaimana kelahiran Nabi Allah Musa alaihissalam. Lagi diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelahiran Nabi Allah Yahya. Nabi Yahya alaihissalam ini adalah salah seorang daripada Nabi, anak kepada Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria lanjut umur sampai umur 80 tahun, dia tak ada anak. Dia tak ada anak sampai umur 80 tahun. Tetapi satu hari dia doa pada Allah Subhanahu wa taala supaya Rabbila tadharni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku ini keseorangan tanpa zuriat, berilah zuriat yang pada aku.
Maka Allah beri kepada Nabi Allah Zakaria alaihissalam Nabi Yahya. Nabi Yahya katanya dalam kitab Nisa'ul Anbiya karangan Imam Khalil Jum'ah, kata dia muka Nabi Yahya sama sebiji macam Nabi Allah Zakaria, supaya orang tak ambil alasan. Orang kata, alah Nabi Zakaria ni dia pergi jabatan kebajikan masyarakat, dia ambil baby, lepas tu dia kata baby tu baby dia. Mustahil baby boleh sama apabila dengan bapa dia. Kerana itu mukjizat yang Allah beri kepada Nabi Zakaria. Apa Allah cerita tentang Nabi Allah, tentang Nabi Yahya alaihissalam? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Salam sejahtera ke atas Yahya pada hari dia dilahirkan, pada hari dia diwafatkan, pada hari nanti dia akan dibangkitkan. Demikian juga ketika mana Nabi Allah Isa alaihissalam lahir ke muka bumi, dalam keadaan mak dia Maryam alaihissalam mengandung baby yang rata-rata bila balik kampung orang pakat tanya, ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai Maryam, kami kenal mak kamu, kami kenal ayah kamu, depa orang-orang baik, depa tak buat benda tak elok macam ni. Maryam, kami kenal depa. Sebab apa hang bawa satu baby yang hang tak tahu siapa bapa dia, yang kami tanya kat hang tak mau jawab? Apa masalah hang ni? Orang kampung mula curi, mula tanya kat dia macam-macam benda. Dan Maryam alaihissalam pun dia pun tak tahu nak cakap macam mana. Jibril mai wahyu bagi tahu kat dia, kata Allah Subhanahu wa taala tiupkan roh special. Aku tak tahu nak abang benda ni macam mana. Maka apa dia buat? Fa asyarat ilaih, dia tunjuk sahaja. Aku malas dah nak cakap, tunjuk je kepada Isa alaihissalam yang masa tu dia baby. Orang kampung tanya apa kat dia? Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Wahai Maryam, mana mungkin satu baby yang duk dibuai boleh berbicara untuk jawab persoalan kami. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Isa alaihissalam masa tu dia baby dalam buai, dia cakap. Apa dia kata? Dia kata, inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku ini adalah hamba Allah, Allah beri kitab pada aku dan Allah lantik aku jadi nabi. Dan Nabi Allah Isa alaihissalam kata apa? Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam sejahtera ke atas aku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku ini dibangkitkan, pada hari aku nanti diwafatkan nantilah, ketika Nabi Isa AS diwafatkan. Dan yang ketiga, pada hari aku dibangkitkan. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, sebab apa saya cerita kat tuan-tuan dan perempuan Maulidul Anbiya? Padahal malam ni kita nak cerita pasal Maulidur Rasul. Saya nak abang dekat tuan-tuan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan pada kita beberapa kisah kelahiran Nabi, menunjukkan bahawa semua kelahiran para Nabi ini bukanlah satu benda yang main-main. Kalaulah esko tertinggi para Nabi, Nabi ada esko tertinggi? Ada. Dalam bahasa akidah kita panggil siapa? Nabi Ulul Azmi. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai sekiranya nabi-nabi yang mereka ini dikategorikan sebagai anbiya alaihi salatu wasallam pun, hari kelahiran mereka itu adalah hari yang hebat dan hari yang penuh salam sejahtera dan kemuliaan. Tuan-tuan boleh bayang tak betapa hebatnya hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi ketua bagi semua nabi dan rasul, Sayyidul Kaunain, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin,
semua segala-gala yang besar, pastilah Nabi SAW jauh lebih hebat, dan lebih lagi kelahiran baginda tu menjadi satu benda yang sangat besar. Sebab tu tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada orang tanya, Ustaz, sebab apa kita buat sambutan Maulid Nabi? Sebab apa kita buat ceramah? Sebab apa kita buat? Sebab saya tak pernah jumpa Sayyidina Abu Bakar sambut Maulid Nabi. Saya tak pernah jumpa Sayyidina Umar sambut Maulid Nabi. Dan saya juga tak jumpa salafus soleh mereka ini sambut Maulid Nabi. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, sebelum saya nak jawab kat tuan-tuan, saya nak bawa tuan-tuan satu fenomena yang berlaku baru-baru ni. Ada satu NGO, baru ni lepas saya kuliah, dia mai, dia kata kat saya, Ustaz, saya daripada sekian-sekian NGO, kami saja buat survey untuk konten dekat page kami, dekat TikTok kami buat konten. Saya tanya, konten apa? Konten ni kami buat, Ustaz, 2 minggu lebih kurang 10-11 hari sebelum tiba Maulid Nabi. Kami buat di mana? Kami buat di 2 lokasi, dia kata. Satu di Persiaran Kapasing. Tuan-tuan tahu belakang kat situ kan? Ada pantai, ada biasalah situ. Kadang-kadang bawa family, bawa anak-anak, sebab situ kan macam tempat healing lah orang kata sekarang ni kan, berangin-berangin gitu, seronok. Kadang ada kapal. Situ pula kalau malam tu, dululah tak tahu lah macam mana, dia macam happening ke. Adalah budak-budak naik kereta lah, apalah, macam-macam lah, lampu-lampu tang tu. Jadi NGO ni dia tengok budak-budak muda tu lepak, beli ayak apa semua tu lepak tang tu. Maka apa dia buat? Dia pergi tanya. Saya tanya dia, hampa tanya apa? Dia kata, kami tanya 10 soalan, Ustaz. Apa 10 soalan yang dia tanya? Pertama, dia tanya, siapa nama Nabi kamu? Nabi kita ni nama apa? Kedua, kami tanya, mak Nabi nama apa? Ketiga, kami tanya, bapa Nabi nama apa? Keempat, kami tanya, di mana Nabi SAW dilahirkan? Kelima, kami tanya, di mana Nabi SAW wafat? Keenam, kami tanya, berapa umur Nabi SAW masa Nabi kahwin? Nabi jadi Nabi umur berapa? Nabi meninggal dunia umur berapa? Kesembilan, siapa isteri pertama Nabi SAW? Yang ke-11, yang ke-10, di mana lokasi jasad Nabi SAW? Badan Nabi sekarang ni ada dekat mana? 10 soalan kami tanya. Ustaz, 95% yang kami tanya, jangan tanya soalan nombor 11, nombor 10, isteri Nabi siapa. Kita tak bawa comparison. Hang bagi tahu kat aku, Aisyah ni isteri ke? Fatimah ni isteri ke? Aisyah ni anak ke? Fatimah ni isteri ke? Kita tak bagi dia confuse, bagi serabut kepala otak aku tu dah. Hak tu pun menerap lah. Hak tu kan kata luar, saya tanya masjid ni pun menerap lah. Boleh tersyasul, jadi tak tahuan kata. Tak, itu mungkinlah soalan. Suruh susun siapa Ummahatul Mukminin. Satu, start daripada Khadijatul Kubra, kemudian Saudah binti Zam'ah, kemudian Aisyah, kemudian Hafsah. Kita tak suruh susun sampai 11, kita tak tanya. Kita tak tanya siapa anak Nabi SAW dalam semua anak Nabi, berapa orang yang hidup masa Nabi SAW, berapa orang meninggal, 7 orang, berapa orang meninggal, berapa orang hidup, siapa isteri yang hidup ketika Nabi SAW hidup. Tak, itu dah deep scan dah, dalam sangat dah. Soalan nombor 1, bila kita pergi tanya dekat mereka, apa nama Nabi kita? Tuan-tuan, antara jawapan yang begitu sedih, dia kata Nabi kita. Soalan senang aja. Takkan yang ni pun nak tanya. Nabi kita Nabi Adam lah. Soalan macam ni pun main tanya.
Begitu level confident paling tinggi, tapi dia habaq Nabi kita Nabi Adam. Dan yang lebih lagi, celah jawapan yang tak ada A, B, C, D, tak ada betul ya. Apa dia? Dia kata Nabi kita senang ya, Jibril lah Nabi kita. Jibril terus. Sebab dia tak tarik siapa lagi haji mana sebelah rumah dia tak tahu. Maksudnya pengetahuan bab Nabi dalam kepala, control A, select all, delete folder. Dalam kepala tak ada langsung bab Nabi, tak ada. Tapi hang bila tanya kat dia, siapa artis, siapa buat keluar single baru, siapa menikah, siapa cerai, siapa pengacara rancangan sekian-sekian sini, siapa dia ni pula sini, siapa beli kereta baru, siapa artis baru menikah, siapa baru cadang nak menikah, siapa menikah pula, siapa dah menikah. Semua tu dalam kepala otak. Dia hanya dengar, bukan lagu dia dengar. Dia dengar intro gitar, dia dengar intro piano, dia dengar intro lagu, dia boleh habaq siapa penyanyi, siapa komposer, siapa susun lagu, video klip bila keluar, semua view setakat ni berapa, trending berapa dah dekat YouTube sekarang ni, semua dia boleh habaq. Sebab benda tu ada di otak dia. Nyanyian, hiburan, benda seronok. Tetapi yang kata Nabi SAW tak ada. Itu 10 soalan tuan-tuan. Kau kita try tanya masjid kita, tengok macam mana. Kita try suruh AJK tutup pintu, tengok siapa boleh jawab baru boleh keluar. Dan semua nanti block sebelum tutup pintu. Kita pun sama juga tuan-tuan. Jangan kata apa anak muda ni mau tak tahu apa bab Nabi. Jangan tuan-tuan. Kadang-kadang kita pun boleh terlepas pandang juga. Sebab tu pentingnya kita hari ni dengan kuliah-kuliah pengajian bab berkaitan dengan sirah, untuk kita kenal Nabi SAW. Tuan-tuan, saya nak abang terah kita duk buat maulid ni, hari-hari kita duk buat, mingguan duk buat, tahunan duk buat. Berapa ramai orang yang tak kenal dengan Nabi SAW. Apakah beralasan yang begitu dangkal sekali akal kita, yang kita kata tak payahlah buat sambutan, buatlah nama apa pun. Sebab umat semakin lama semakin parah, umat semakin lama semakin jauh dengan Nabi SAW. Dalam masa ni kita masih ada ruang lagi untuk kata sahabat tak buat, Nabi tak buat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bangun pagi, tiap-tiap pagi kedua mata dia buka je, dia boleh jumpa Nabi SAW. Bila hari dia nak kiss tangan Nabi, dia boleh kiss tangan Nabi. Sayyidina Umar bila hari dia nak peluk Nabi SAW, boleh peluk. Ingatan terhadap baginda SAW bukan setahun sekali, bukan seminggu sekali selawat masa khutbah. Hari-hari, setiap masa dan saat depa dengan Nabi SAW. Salafus soleh kononnya sunyi daripada sambutan maulid. Muslimin rahmati oleh Allah, silap banyak kita. Depa sambut maulid hari-hari. Bila? Ingatan terhadap hadis Nabi SAW. Hari-hari budaya memperbanyakkan hadis, budaya mengkaji takhrij hadis, jarah ta'dil, tengok rawi-rawi. Hari-hari daripada main dengan hadis Nabi SAW. Depa orang dekat dengan Nabi. Hari ni tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, sangat jauh kita dengan ajaran. Padahal Nabi SAW yang Allah hantar mai dekat kita ni bukan calang-calang manusia. Seperti kata ulama, Muhammadun basyarun la kal bashar walakinnahu yaqutu bainal hajar. Muhammad ini bukanlah sekadar manusia biasa di kalangan kamu. Dia manusia, tapi bukan manusia biasa. Makna manusia apa? Nabi ada mata, ada tangan, ada hidung, ada telinga, ada keluarga, ada mak mentua, ada kakak ipar, ada adik ipar, ada cucu, menantu, letih, tak larat, menangis, seronok. Perasaan macam manusia. Tetapi yang kata Nabi SAW ni, kata ulama apa dia? Walakinnahu yaqutu bainal hajar. Tetapi Nabi SAW itu adalah seumpama butiran permata di kalangan jutaan batu-batu yang biasa. Begitu bersinar Nabi SAW daripada awal sampai hujung kaki, daripada hujung rambut sampai hujung kaki.
Dan setiap satu detik dan saat yang berlaku di dalam hidup Nabi SAW, kesemuanya itu dirancang dengan sangat teliti oleh Allah. Dan setiap inci daripada kehidupan Nabi ada pengajaran yang Allah Ta'ala letak. Tuan-tuan tahu Nabi beranak bila? Nabi SAW dilahirkan ke muka bumi sebelum fajar. Sebelum fajar maknanya sebelum subuh Nabi SAW dilahirkan. Sebab apa? Kata ulama, nanti seolah-olah apabila datang cahaya matahari menyinari seluruh bumi dengan cerah dan cahaya ketika itu, seolah-olah lahirnya Nabi SAW memberi cahaya yang sangat luas kepada geng-geng Quraisy dan seluruh dunia ketika itu yang berada dalam kejahilan, sama ada jahil dari segi tamadun, akhlak dan akidah, semua mereka jauh. Tetapi lahir Nabi SAW, Nabi bawa satu sinaran seperti mana sinaran yang dibawa oleh cahaya matahari. Semua benda ditakdirkan Allah Ta'ala. Bapa dia meninggal sebelum Nabi SAW meninggal, lahirkan Sayyidina Abdullah. Demikian juga ibunda Nabi SAW, Sayyidatina Aminah binti Wahab, juga meninggal ketika kecil. Diasuh oleh toknya, kemudian oleh pakciknya. Kesemuanya itu membina jati diri Nabi SAW. Orang kata, Ustaz, sebab apa Allah tak takdirkan Nabi ni beranak dekat kerajaan Rom dan Parsi? Kan senang. Beranak Rom dan Parsi, ketika tu mereka kaya, ketika tu mereka mewah, ketika tu mereka ada, semua benda ada kat mereka. Jadi bila Nabi SAW beranak dekat Maharaja Rom dan Parsi, senanglah buat dakwah, sebab duit ada, sebab senang nak buat kerja Islam. Maka Syekh Ramadan Buti dalam Fiqhus Sirah menjawab, Nabi SAW sengaja dilahirkan oleh Allah Ta'ala menjadi yatim dalam keluarga yang miskin dan susah, supaya orang-orang di luar sana tidak menjadi alasan, alah, Nabi bolehlah bapa dia raja, Nabi bolehlah beranak istana, kami beranak rumah 42,000, 72,000, 140,000 ya. Mana kami nak buat kerja Islam, kami tak dan, kami kena pergi kerja, kami nak cari duit, kami nak disusah. Nabi tak apalah kaya. Nah, Nabi SAW beranak mai dalam keluarga yang miskin, susah. Walaupun setelah berkeluarga dengan Aisyah, Nabi kata SAW, kata Aisyah kata apa? 3 bulan rumah kami dapur tak berasap. Apa yang kamu makan wahai Aisyah? Ma indana illal aswadain. Kami ada 2 aja benda, al-ma' wat tamr. Kami ada kurma, kami ada air kosong. Ini je makanan kami. Sayyidul Kaunain, ketua bagi segala manusia di muka bumi ini, hidup begitu sederhana supaya tak ada orang ambil alasan. Hana kata hang kaya, lagilah boleh amal Islam, sebab Nabi susah pun boleh amalkan Islam. Hang kata hang miskin, sama miskin dengan Nabi SAW? Tak, miskin lah hang. Kami malam Jumaat mai masjid boleh dapat biryani. Silat-silat dia, si kanak belambak tahun ni, dia parti lempak macam-macam dapat tahun ni. Ada kat makan 3 bulan makan kurma, boleh tahan? Oh, tak boleh tuan-tuan. 3 bulan boleh, seri tak tahan 3 bulan makan kurma. Dia terajang dapur semua. 2 hari boleh tahan lah. Buat muka bertakwa sikit, buat muka tahiyat akhir, buat doa kunut tu. Mai kena seminggu tengok dia tolak suami dia, flag itu bawah betul ya. Ini realiti kehidupan yang kata Muhammad SAW ni Allah buat daripada hujung sampai bawah ni tak ada sebarang kekurangan. Semua mata Nabi SAW seolah-olah bercelak. Bila kita pergi dekat memang celak, tapi beranak tu nampak macam bercelak dah. Mata tu ada macam hitam kat bawah tu. Kening daripada jauh nampak macam bercantum, bila pergi dekat tak bercantum. Gigi Nabi SAW ni jarak dan jarang, sesuai dengan muka dan wajah Nabi SAW. Peluh Nabi SAW wangi, nafas wangi.
Kata Sayyidina Anas bin Malik, ketika Nabi SAW, kami duduk sini, duduk sembang, kami boleh bau, ada satu bau yang akan mai. Kami tahu Nabi ni kira duduk main dah, duduk tepi tu ya. Kami boleh bau dah. Nabi mai dah. Sebab bau tu dia ada dekat Nabi sahaja. Allah, beruntung sahabat boleh bau badan Nabi SAW yang tak ada di tempat yang lain. Bau tu hanya cari mai bau Raudah ke, hanya cari mai bau mana beli online ke apa, TikTok Shop semua balik awal. Sebab apa? Sebab bau badan Nabi SAW ni dia special, istimewa. Dia level mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada Nabi SAW. Tulang baginda SAW, badan dada ni bidang, maknanya dia jenis bukan orang kecut dan kecil gitu. Badan Nabi SAW nampak sasa, nampak sekali tengok tu nampak macam orang yang bertenaga, bukan jenis lembek duk saja duk main apa nama game dekat rumah gitu je, duk main otot tangan gitu je. Tak, tu kita. Nabi bukan jenis macam tu. Jalan Nabi SAW tu pantas, cepat, laju, macam ada sesuatu urusan yang penting. Macam Nabi jalan ni, macam Nabi menuruni satu tempat yang tinggi. Nabi jalan macam tu. Saya tak tahulah kok tuan-tuan nak jumpa. Kalau tuan-tuan jumpa ketika kita punya arwah murabbi Datuk Abdullah Bukhari, kalau tuan-tuan tengok dia jalan, tuan-tuan boleh nampak macam menuruni. Dia jalan biasa, tapi tuan-tuan nampak dia macam nak turun. Saya tengok Datuk arwah kita punya Datuk Ustaz Bukhari jalan tu memang luar biasa tuan-tuan. Tu satu manusia yang Allah beri keistimewaan yang sangat hebat di Pulau Pinang ni. Dia pun dah meninggal dah. Moga Allah letakkan dia di tempat yang orang yang soleh, beriman dan bertakwa, dan di kalangan para syuhada dan orang yang hebat. Amin ya rabbal alamin. Kalau tuan-tuan tengok dia pun tak ada dah. Cara dia jalan macam menuruni. Nabi bukan jenis kita, jenis jalan, jenis lenggang gitu. Jalan tertinggal anak. Jalan Queens Bay, Pasar Raya dengan anak, tengok telefon anak pergi mana ke, berkenan tengok doll ke apa tu, kita pergi mana cari anak tak jumpa, lain kena telefon mencari balik anak. Kita punya jalan tu bukan kita cepat, dah lambat sampai hilang anak tu, sebab hilang fokus. Nabi tak, Nabi jalan. Sahabat kata kalau kami nampak Nabi ni jalan macam biasa, tapi bila kami macam nak ambil Nabi tu, kami macam kena cepat. Tapi Nabi ni macam jalan biasa ya. Kami kalau nak ambil Nabi tu macam laju sangat lah Nabi jalan. Tapi bila kita tengok Nabi jalan biasa je, Allah beri keistimewaan. Maknanya orang yang ada misi, orang yang ada visi, orang yang ada tujuan, orang yang bangkit pagi dia tahu apa dia nak buat. Bukan dia tak tahu nak buat apa, duduk tak tahu apa nak buat. Traffic light hijau pun orang kena horn baru boleh jalan, dia tak tahu nak buat apa. Lamun ke tu. Hari ni nak pergi Kedah mana ni, kira Kedah hari ni kedai mana, tengok viral kedai mana, pergi tabur kedai ni ya. Tu dia kerja. Tak, Nabi bukan macam tu. Nabi jenis orang aktif, orang kerja, jalan, ada benda. Kita macam ni kata lah, macam sibuk babi jalan kan. Tahu sibuk babi. Orang tanya, sebab apa sibuk babi jalan lambat? Sebab dia duk fikir, aku ni sibuk ke babi? Kadang mereka kata aku sibuk, tapi dia kata aku babi juga. Dia macam duk fikir tu, dia lambat, dia fikir. Dia tak ada keputusan, lama dia duk fikir tu. Tak, Nabi SAW jenis jalan laju, kemas, lawa, cantik, ada misi, ada visi. Dan kebanyakan pandangan Nabi SAW bila jalan adalah rendahkan pandangan, bukan tunduk kepala, mata ke bawah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW nak ajak kita ni asal pada tanah, kembali pada tanah, dan jalan tengok di bawah. Pernah Nabi SAW jalan, apa Nabi jalan, Nabi tengok environment ada apa, Nabi suka ambil contoh. Ada sekali Nabi jumpa apa? Bangkai kambing yang dah buruk dah, busuk dah, bangkai dah. Nabi kata, siapa nak beli RM1, 1 dinar, siapa nak beli? Dia kata, wahai Rasulullah, kami bagi free pun kami tak mau ni, bangkai busuk lah. Maka Nabi SAW kata,
demikian kehidupan dunia tiada pandangan di sisi, tiada nilai di sisi pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW ni tuan-tuan, Allah buat dia daripada atas sampai bawah ni tak ada sebarang cacat celah. Sahabat kata apa? Sahabat kata khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annama qad khuliqta kama tasha. Kata sahabat, apabila kami wa ahsanu minka lam tara qattu aini, satu manusia yang lebih cantik dan lebih sempurna kejadian daripada engkau tidak pernah terlintas di hadapan mata aku. Wa ajmalu minka lam talidin nisa, tidak pernah satu orang perempuan melahirkan satu manusia yang lebih sempurna daripada kejadian kamu. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, kamu dicipta terpelihara daripada sebarang benda aib, tak ada langsung. Kok kata mata ni kemik sikit ke, telinga ni jadi macam herok sikit ke, kami duk cari, tak ada nak kata kurang tang mana, terlebih tang mana, tak ada. Ciptaan Allah Ta'ala ka'annama qad khuliqta kama tasha, seperti mana engkau request pada Allah. Sahabat kata macam Nabi request, macam Nabi diberi katalog. Kalau mudah kita nak faham, diberi pilih. Okey, mata nak macam mana? Okey, telinga nak macam mana? Okey, buka bahagian mulut, mulut nak macam mana? Macam kira yang paling baik duk ada di hadapan Allahu Akbar. Tuan-tuan tahu tak hebatnya kejadian Nabi SAW ini? Sayyidina Tufail bin Amru Ad-Dawsi radhiyallahu anhu, dia adalah ketua puak Daus. Dia ni ada bisnes dengan banyak dengan geng-geng Quraisy. Dia ni orang seni, dia ni orang syair, dia ni pandai zaman tu lah gurindam pantun, jenis orang syair. Dia ni bila dengar cerita Nabi SAW, dia mai. Bila dia mai, tapi dia tak tanya direct, sebab dia tahu pemuka Quraisy ni tak minat dengan nama Muhammad ni, tak minat. Jadi dia pun dia buat relax lah, dia tak buat kelang kabut gitu. Cuma ada dia tanya, macam masa sarapan dia tanya kat seorang, sagi masa bilau kan dia tanya seorang, Muhammad ni apa kenal tak? Muhammad ni apa kenal? Dalam 2-3 hari duk tanya Tufail ni, masa tu dia tak masuk Islam. Maka apa depa ni buat? Geng-geng kafir Quraisy ni, depa kumpul ramai-ramai, depa tanya, Tufail ada tanya kat hang pasal Muhammad tak? Dia kata ada. Hang ada juga. Hang ada juga. Dia ni ada agenda apa? Dia duk tanya kat semua orang pasal Muhammad ni. Mari kita jumpa dia, mari kita buat settle dengan dia. Apa duk main cerita pasal Muhammad tang ni pula? Kita dah duk bara kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka panggil. Depa kata, Tufail, hang cakap hang mai untuk apa? Hang cerita kami apa tujuan hang mai? Dia kata, aku duk dengar lama dah nama Muhammad, aku nak jumpa dia. Dia kata, boleh? Okey, macam ni. Nanti kami akan bawa hang jumpa dia. Syarat dia, pertama, hang mesti hang kena pakai kapas kat telinga hang. Sebab apa? Sebab kami tak mau hang dengar cakap dia. Sebab kata-kata dia adalah sihir dan boleh pukau hang, boleh rosakkan otak hang, hang akan terikut masuk Islam. Kata siapa? Katanya geng-geng kafir Quraisy ketika tu. Maka Sayyidina Tufail bin Amru Ad-Dawsi dia kata, okeylah, tak apa, tak ada masalah. Ketika sampai, depa kata, tu yang duduk kat situ, itulah dia Muhammad. Muka menghadap ke arah Kaabah, sedang duduk. Depa kata kat dia, pakai hang punya telinga hang ni semua siap kapal, hampilah, hang nak jumpa dia, hampi. Dia tunggu di belakang Nabi SAW. Dalam tempoh yang lama, dia dengar Nabi baca apa tuan-tuan? Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. 3 surah ni dia dengar dengan izin Allah nak bagi hidayah pada dia. Walaupun telinga dia tertutup, tetapi dia dengar dengan jelas 3 surah tu dibaca. Tapi dia tak tengok lagi muka Nabi. Kemudian Nabi SAW bangun, Nabi tengok dia. Dia tengok Nabi SAW bertentang mata
empat mata bertentangan. Apa perkataan pertama yang keluar daripada muka dia, daripada mata dia? Wallahi haza laisa biwajhil kazzab. Demi Allah, ini bukan muka orang niat nak menipu orang. Muka ni adalah muka yang baik. Muka tu dia tengok, dia kata ni memang muka orang ikhlas nak bawa orang baik. Orang tengok muka orang boleh tahu lah. Saya ceramah di custom, pejabat-pejabat custom, dia staff tu dah 20 tahun dah kerja. Dia kata kat saya, Ustaz, saya kalau tahan orang dalam bilik siasatan, saya tengok muka dia, saya tahu dia murung ke tak murung ke, dia ranjau ke dia tak ranjau, saya tahu. Saya kata, tahu macam mana? Dia kata, saya tahu Ustaz, orang yang betul ni muka dia lain. Orang yang ranjau ni, dia mata dia tak boleh tengok kita, dia tengok sini, dia tengok sini, dia ada dia punya ular tu. Sebab tu saya kata dia hang tengok mata. Kata dia lah. Tonton boleh try lah. Kalau anak-anak kita kan nampak macam bohong ke apa, perempuan sama ke, orang perempuan lah, nampak macam isteri tak orang, suami tak orang bagi telefon kan, abang duduk di sini, tengok muka abang, abang password abang berapa, awak. Sebab saat-saat tukar password, telefon berangkak menjawab. Mula suami ada sebelah, tengok bunyi-bunyi telefon ni, merangkak pergi kat koridor jawab telefon. Jadi nampak suami dia duk ranjau orang, kata kat dia, tengok mata dia boleh tahu dah, kata murung kata murung. Sebab orang tipu ni dia tak tenang. Orang cakap betul ni dia tenang. 18 pegawai tanya pun cerita dia tak ubah. Macam ni cerita, ini cerita betul. 10 orang tanya pun macam ni. Jadi dia tahu. Jadi bila depa pegawai, depa ada style depa, custom depa nak tanya kan. Itu muka Nabi SAW. Kita macam mana muka tu agak saja pergi tengok di cermin lah. Malam ni balik kan, tengok saja agak muka kita, muka balik awal ke, muka macam ada harapan ke akhirat ke. Jadi ini yang kita kata kehebatan baginda Nabi SAW. Allah buat dekat Nabi semuanya tu adalah sangat mulia, dan Allah sangat sayang pada Nabi SAW. Orang kata kat Nabi macam-macam. Antara benda orang kata kat Nabi adalah gila. Sebab apa gila? Semua orang minum arak, hang tak mau minum arak. Semua orang semua berhala, hang buat pandai tak mau semua berhala. Semua orang berzina, hang dah buat bagus nak suruh orang kahwin, ada mak mentua, pak mentua semua. Hang gila, dia berkata. Nabi SAW gila. Allah jawab, wa ma sahibukum bimajnun. Sahabat kamu Muhammad itu tidak gila, kata Allah Ta'ala. Orang kata Nabi SAW bawa Al-Quran ni adalah syair. Quran yang dibaca itu adalah syair yang memukau orang. Siapa kata? Orang kafir Quraisy tuduh Nabi SAW. Allah jawab, Allah jawab, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa zikrun wa Qur'anun mubin. Kami tak pernah, wa ma 'allam, kami tak pernah ajak kat Nabi kami syair, dan bukan level Nabi aku lah syair ni. Syair bukan level Nabi aku. Wa ma yang barilah, bukan dia. Itu yang hangpa dengar tu Quran dan peringatan yang mulia. Allah jawab balik. Orang kata Nabi ni kahin. Kahin ni apa? Orang yang boleh ramal satu benda yang tak mai lagi, dia boleh ramal. Maka Allah jawab, wa ma huwa biqauli kahin. Itu bukan kata-kata daripada kahin. Semua tuan-tuan yang difitnah dijawab oleh Allah Ta'ala, kerana Allah sayang pada Nabi SAW. Maka tuan-tuan tengok dalam Quran, Allah tidak pernah memanggil Nabi SAW dengan nama Ya Muhammad. Tuan-tuan balik kat saya cari dalam Quran yang panggil Nabi dengan isim munada, panggilan Ya Muhammad, tak ada. Nabi lain ada ke Ustaz? Ada. Contoh dia, wa ya adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh-dhalimin.
Dan kami kata kepada Adam, duduklah kamu dengan isteri kamu di sini, makanlah semua benda, cuma jangan hampiri pokok ni, nanti kamu akan jadi orang yang zalim. Nabi Adam disebut nama Allah. Nabi Musa dah disebut nama Allah. Ada. Apa dia ayat dia? Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apakah yang ada di tangan kanan kamu wahai Musa? Tongkat Nabi Musa tu. Nabi Nuh ada tak disebut Allah Ta'ala dalam Quran? Ada. Ya qala ya Nuh bitu bisalamin minna wa barakatin alaik. Dan kami berkata kepada Nuh, berlabuhlah kamu. Qala ya Nuh bitu bisalamin minna. Labuhlah kamu, kapai kamu ni dengan salam sejahtera daripada kami. Nabi Zakaria ada. Ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Nabi Yahya ada. Ya Yahya khuzil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya. Nabi Isa ada. Ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ada tak? Ya Daud inna ja'alnaka khalifah. Semua Nabi Allah panggil. Tetapi Nabi SAW Allah tak panggil dengan nama kerana Allah sangat sayang. Allah panggil apa? Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin. Wahai nabi-nabi, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai rasul-rasul, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhal muddassir, ya ayyuhal muzammil. Taha, Yasin, gelaran demi gelaran demi gelaran demi gelaran, sebab Allah sayang pada Nabi SAW. Allah tak panggil dengan nama. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian sayang Allah Taala kepada Nabi SAW. Maka mai hari ni, apa yang kita nak buat dengan Maulid Nabi? Tak kiralah nama lah zikra Rasul ke, nama dia Maulid Nabi ke, apa saja kita buat. Apa kita buat? Kita nak amalkan apa yang diajak oleh Nabi lah. Hari ni tuan-tuan saya tanya, agak-agak benda yang kita buat tiap-tiap hari ni menggembira atau menyedihkan Nabi SAW? Kita buat satu benda yang menggembirakan Nabi SAW, bukan buat benda yang menyedihkan Nabi. Rata-rata kita hari ni tuan-tuan buat benda yang menyedihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedih tak? Sedih eh? Katalah contoh-contoh. Bukan betul, contoh. Katalah Nabi mai masa kita sembahyang Jumaat, Nabi duduk kat tepi, contoh, bukan betul, contoh. Duduk kat tepi kolah, tengok orang Islam ambil sembahyang, umat dia ambil sembahyang. Tuan-tuan bagi tahu saya, Nabi seronok ke Nabi sedih? Macam mana? Dengan dia ni tahan air, tampak kat muka. Kawan sebelah tak ambil sembahyang lagi, dia ni lencun awal lagi dah. Basuh tangan main bantai ke atas saja, bawah siku ni semua tak kena. Sambil sembang pasal kerja, sambil sembang pasal gambar, sambil sembang pasal telefon, pasal WhatsApp tempat kerja, terajang ayat saja gitu je, tumit tak kena. Sedangkan Nabi sebut terang-terang, wailul lil aqabi minan nar, kecelakaan bagi setiap tumit yang tidak lengkap basahan ketika ambil wudu, tapi dia semayang dalam keadaan wudu dia tak sah, dia takbir, dia semayang. Tuan-tuan beritahu saya, kebanyakan orang ambil semayang menggembira atau menyedihkan Nabi SAW? Kata-kata, bukan betul, contoh. Kata Nabi masuk dalam, mai tengok pula umat dia semayang. Allahu Akbar. Kita tak cerita geng-geng tadi Nabi Adam tu, Nabi saya tak. Ni geng sembahyang Jumaat ni, geng bagus ni. Geng bertakwa, geng wali Allah macam tuan-tuan ya. Geng bagus-bagus ya. Geng sembahyang. Sembahyang tengok Allah takbir, rukuk. Takut tuan-tuan. Hari-hari main kuliah, tuan-tuan tengok dia sembahyang sunat. Saya berseria tengok dia sembahyang sunat.
Sembahyang sunat macam kartun. Muka tu level kalau kuliah dia ketua. Kitab ni 4 kali photostat kulit lekat dengan selotip. 12 guru belajar. Tengok dia bawa penawar bagi hati, bawa ketiak ni. Qatrun nada butang ni pula. Muniatu musalli bawa tai kepala pula. Sakan mengaji. Tengok dia sembahyang sunat. Kita punya takut tengok sembahyang sunat. Tak ada tomak nina apa, macam ayat, macam berudu sembahyang. Orang tak berapa. Assalamualaikum, waalaikumsalam, berangkat belah betul ya. La ilaha illallah. Tuan-tuan, tu hari-hari mi sembahyang. Tu geng bagui, geng elok, tomak nina hataman tong Pulau Pinang kata apa? Tomak nina tolenji tu. Tak ada tomak nina tak ada. Malam sikit tomak nina, pagi aku sembahyang saja gitu ya. Rukuknya dengan sujudnya dengan kaki tak ketahuannya menyilang kaki gitu masa sujud, apa-apa pun ibu jari tak lekat, kakak tu je sujud siku semua kena kat bawah. Itu tuan-tuan tahu apa? Itu luaran casing sembahyang. Tu kalau deep scan pula lagi. Deep scan apa ustaz? Katalah Nabi nak dengar kita baca Fatihah. Berani tuan-tuan, Nabi dengar kita baca Fatihah. Oh, Tok Guru panggil pun kita ada seriau dah. Nabi dengar. Agak-agak Nabi dengar kita baca Fatihah, Nabi sonor. Tak payah tanya lah mak lazim, harfi, mukhaffaf, musaqal, iklab. Tak. Qalqalah kubra, maksilah, tawilah, qasirah. Tak. Tu semua cerita panjang. Basic, biasa ya. Terah mana boleh lepas, terah mana tak lepas. Tu kalau cek tahiyat, terah mana boleh lepas, terah mana tak boleh lepas. Parah tuan-tuan. Kata bukan betul. Contoh, kata Nabi kata jomlah balik rumah Ustaz. Nabi nak singgah main rumah. Balik dengan Nabi kita, balik masjid, balik Nabi. Anak tingkatan 5 sapu sampah luar rumah, tudung tak pakai. Muka kita nak letak mana tuan-tuan? 6.50 anak kita balik main futsal. Nabi dalam rumah. Kita tanya sembahyang asar lagi. Allah tak sembahyang lagi apa? Tak apa, sekali qada sekali dengan maghrib. Sebab anak kita agak-agak benda tu menggembirakan Nabi atau menyedihkan Nabi SAW. Kata bukan betul. Kata Nabi minta telefon kita. Kata Nabi minta telefon kita. Nabi nak tengok galeri, apa video yang ada dalam telefon hang, apa gambar yang ada dalam telefon hang, satu Nabi tengok. Berani bagi. Apa yang hang screenshot, Nabi nak tengok. Grup WhatsApp apa yang ada, satu-satu scan yang tak payah Nabi lah tuan-tuan. Isteri minta pun tak berani bagi. Sembang. Isteri telefon ada sini, ayat ada sini. Isteri nak ambil ayat sangkuit, dia punya takut, dia ambil semuanya simpan. Awak abang tak ada apa, takut telefon ayat tumpah akai. Padahal dia takut telefon ambil. Isteri pun hang tukar WhatsApp berapa kali ni, apa tukar password berkata-kata. Satu telefon dekat sini, satu lagi telefon hang kat mana? Bawa seat motor. Dalam baju hujan ada lagi 5 telefon simpan. Tu pun hang ranjau isteri, hang nak ranjau Nabi SAW. Tuan-tuan, kata Nabi, esok akhirat Allah cek satu-satu yang ni. Yang ni tuan-tuan, cukup nak bagi kita terjunam atas sikit pada neraka munafiqin, atau nak duduk yang ni, dia boleh jadi atas lagi terus daripada syurga Jannatul Firdaus ni boleh jadi. Tapi dia pilihan diri sendiri ya. Sebab tu saya kata, terus kita duk buat sambutan maulid ni punya banyak benda yang kita nak kena perbetul. Ada pula mulut-mulut kadang-kadang kita tak payahlah sambut maulid Nabi apa, maulid Nabi. Tuan-tuan bayang cakap tu kadang-kadang sebab apa? Sebab kita tak tahu apa ekspresi kita nak tunjuk betapa jauhnya kita dengan Nabi SAW. Maka kita nak bagi maulid ni jadi elok, kita kena buat lah tuan-tuan, kena mengaji bagi elok-elok balik. Masjid kita, surau kita,
Tuan-tuan yang ada dekat sini, mungkinlah tuan-tuan ada surau masjid mana rata-rata ni dia rakaman duk buat pula ni. Rata-rata yang ada hari ni, mai kita imarahkan masjid kita. Mai kita perkasakan masjid kita dengan apa? Majlis-majlis ilmu. Itulah peranan masjid, tuan-tuan. Saya tak kata program agama bagus. Kita buat secara berkala. Isra Mi'raj ke, habang kata program-program apa, supaya orang-orang duduk di kampung kawasan taman kita, surau kita tu, dia dapat faedah. Bila dia mai, dia tahu, oh macam ni bab Nabi, oh macam ni boleh buat, macam ni tak boleh buat. Ini tujuan dia. Sunnah Nabi SAW, kita perkasakan masjid. Tuan-tuan, zaman Nabi, tuan-tuan bagi tahu saya, masjid orang semayang balik ke, kunci ke? Tidak sekali-kali. Masjid macam Putrajaya zaman Nabi. Macam mana maksud Ustaz Putrajaya? Di sinilah ada apa? Jabatan KDN, KDK pula tu buku. KDN, Kementerian Dalam Negeri, segala tentera, polis dalam masjid. Dalam masjid Nabi SAW. Sebelum pi perang, Nabi akan bagi taklimat. Maknanya digunakan secara maksimum fungsi masjid untuk bawa orang dekat dengan Allah Ta'ala. Dengan apa? Dengan ketenteraan. Tetamu-tetamu daripada luar akan mai, delegasi luar. Kan di Putrajaya kita ada sambutan, unit protokol apa semua tu. Masjid Nabi orang akan masuk main. Siapa yang akan duduk di kiri dan kanan Nabi SAW ketika ada sambutan delegasi luar? Antaranya adalah Sayyidina Jarir radhiyallahu anhu. Antaranya adalah apa? Sayyidina Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Sebab apa depa duduk tepi? Sebab depa muka handsome. Sebab orang bila tengok Islam, Nabi kemas dah, lawa dah, cantik dah, ada jubah khas bila jemput tetamu. Kiri kanan ada pula orang, oh macam ni Islam rupanya. Kemas, bersih, cantik, lawa. Orang tertarik dengan Islam melihat delegasi pertama. Di mana itu? Di masjid. Jabatan penjara di masjid juga. Tawanan Badar diletakkan di masjid, sehingga mereka melihat orang-orang Islam berakhlak baik dengan mereka, mereka masuk Islam. Maknanya masjid dia bukan sahaja peranan sebagai semayang sahaja, dia ada banyak benda-benda aktiviti yang kita boleh buat. Salah tak tuan-tuan kalau di masjid ni kita panggil doktor pakar jantung mai cerita pasal jantung? Tak salah, boleh buat. Kita jangan kata Nabi Muhammad tak pernah buat pun macam tu. Susah lah tu. Nabi Muhammad tak buat pakar jantung untuk cerita kesihatan. Sebab kebanyakan main masjid ni semua geng tu lah. Geng stem, geng besi, geng spring, geng wire, geng bateri. Jantung semua macam tu ya. Mereka ni duduk main masjid, ceritalah. Pakai slide tu, panggil doktor main. Tuan-tuan, GH, pakar, macam-macam kita duk ada. Paling hebat-hebat dalam dunia. Semua Kuala Lumpur duk main, berubat kat sini. Kita ada pakar jantung Asia, macam-macam duk ada. Panggil main, bagi dia bagi stok dekat kita. Bawa ubat-ubat kita, tunjuk kat dia. Salah tak cerita macam tu kat masjid? Itu sunnah lah tu. Imarahkan masjid. Sebab beri faedah pada orang yang ada. Sebab kita ni bukan sihat sangat. Boleh tak panggil doktor main cerita pasal buah pinggang? Boleh. Sebab buah pinggang ni satu benda, tuan-tuan, kena buah pinggang duk pergi dialisis tak ada dia apa. Dia mai, dia cerita sunnah Nabi SAW. Kita khidmat pada orang, buat baik pada orang. Bukan sunnah ni kita pikir sempitkan diri kita dengan ibadat sahaja. Banyak benda yang kita boleh buat dengan sunnah Nabi SAW. Termasuk juga boleh panggil, saya di surau saya panggil doktor gigi mai. Saya panggil doktor gigi, dia bawa gigi tu macam Ipin Upin. Bawa gigi, kerak. Tunjuk macam mana. Dalam slide dia tunjuk, ialah cerita pasal gigi, kemudian dia cerita pasal kayu siwak. Sebab apa tunjuk pasal gigi? Ada banyak ayat-ayat Quran yang kita tak boleh baca dengan elok sebab bila kita tak ada gigi. Contohnya, huruf tha, alif, ba, ta, tha. Huruf tuan-tuan kalau nak baca elok kita kena sukunkan dia. Ab, ad, ath. Tha mesti keluar lidah, tha keluar lidah, zal keluar lidah, dha keluar lidah. Ya ayyuhallazina amanu inna a'tainakal kautsar.
Tak boleh baca sar, tu sin salah. Kalau syar salah. Tha, sa, sya. 3 berbeza. As, as, ash. Lidah, gigi kena ada, baru boleh sebut elok. Hang tak ada gigi yang pergi talaqi Quran musyafah depan tok guru, inna a'tayna kal kecil buka kawan tu 2 kilo ayat liok kena kawan tu. Gigi penting. Penting. Kalau panggil mai doktor gigi, mai masjid, mai surau, oi tak boleh, Nabi Muhammad tak buat. Oi tak boleh cakap gitu. Jangan sempitkan. Islam dia luas. Kita ajak di samping benda-benda agama, jangan biar maksimumkan penggunaan masjid surau kita, supaya orang duk di keliling Kelalang tidak sejahil macam mana sampai Nabi sendiri pun tak kenal. Macam mana jasad Nabi ada di negara mana pun tak kenal, sebab kita jauh dengan amalan diajak oleh baginda Nabi SAW. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mai hari ni apa kita boleh buat? Kita perbaiki diri kita balik. Apa yang kita nak perbaiki? Saya abang 2-3 benda. Pertama, tuan-tuan duduk di sini kena buat apa? Imarahkan masjid ada-ada ni. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, waktu mana ada, kita main. Kalau tempat kerja, Tanjung, semayang Tanjung. Saya semayang tempat kerja ustaz, bawa tempat kerja saya ada masjid, bagus. Balik rumah malam maghrib isyak, mai sini. Itu sebagai jemaah. Ahli jawatan kuasa mereka susun cantik dah. Ceramah, forum, program, macam-macam mereka susun. Kita buat apa? Kita join lah. Kita bukan pandai kan? Ada banyak benda yang kita tak tahu dalam agama. Kita mai join, bagi kita faham lebih kurang sikit. Tidak tuan-tuan, parah. Saya sakit baru ni duduk di hospital 3, 4, 5 hari. Ada orang yang mai ziarah-ziarah lah, ziarah katil-katil sebelah tu, dia pun mai duduk sembang. Dia cerita kat saya, Ustaz, sembahyang macam mana? Sebab saya pakai tu jarum tu kan. Lepas tu saya cerita kat dia, ambil uduk, lepas tu ni tayamum, debu, buat macam ni. Saya duk bagi macam tutorial ringkas lah kat dia. Dia kata kat saya, oh macam ni. Dia tu tuan-tuan, macam tuan-tuan yang bagus, selalu main masjid, saya surau, saya kenal dia. Kira macam istiqamah lah main masjid. Kata-kata dia bukan menakutkan, dia membengongkan saya tu. Tahu dia kata apa? Oi, Ustaz, tayamum macam ni ha? Saya senang tu 3 minggu saya sakit, saya tak sembahyang terus. Saya kira senang lah, tak apa Ustaz, Tuhan Maha Pengasih Maha Penyayang. Dia pakai buah betul ya. Dia kira Tuhan Maha Pengasih Maha Penyayang, dia tak sembahyang terus. Saya, dia kata dia tak tahu tayamum. Saya jadi macam tu, kalau saya tak tahu, saya tak buat terus. Saya kira senang gitu ya. Siapa suruh saya tak tahu, dia kata betul. Saya kata, kau mana ha ni, mazhab mana, Syiah pun tak panggil pelik kau ni. Dia kira sakit, dia tak sembahyang. Dia tak tahu, dia tak sembahyang. Sebab tu masa sihat kena belajar siap-siap. Masa duduk sakit katil hospital, siapa nak belajar tayamum kat kita pula? Jadi kami nak belajar macam mana Ustaz, masjid surau kami tak buat program apa pun. Itulah masjid surau kena perkasa, biar penuh program kita. Fight dengan apa? Dengan tempat-tempat yang batil, tempat-tempat jahat, maksiat batil. Dia boleh buat macam-macam. Apa salah kita buat? Kita gunakan fungsi masjid sebaiknya atau surau, supaya kita dapat tarik orang-orang dekat diri dengan Allah SWT. 2 lah. Apa dia? 1, imarahkan surau masjid kita lah, anak-anak Qaryah atau siapa di sini. Yang nombor 2 saya nak bagi tahu kat tuan-tuan ialah tadi tu lah, kalau ada kuliah-kuliah pengajian, kita main lah tuan-tuan. Dan yang ketiga, kita carilah dalam hidup kita ni, setiap kali Maulid Nabi, tuan-tuan fikir satu benda yang boleh tambah nilai akhirat dalam diri kita. Contoh-contoh, tuan-tuan tak faham. Katalah start pada tahun ni, saya ingat di hati saya nak buat apa? Qabliyah, ba'diyah tu saya kadang-kadang terlepas, kadang-kadang buat. Jadi start daripada hari ni, saya macam nak perkasakan
qabliyah, ba'diyah sebagai satu sunnah yang saya nak ketatkan skru dalam diri kita. Atau kita kata, ustaz, saya kadang-kadang baca Quran, kadang-kadang tak. Saya rasa start daripada maulid tahun ni, saya nak kunci lah. Macam Quran ni saya nak baca satu hari satu muka surat, saya nak kunci dalam diri saya. Bagus, satu sunnah. Atau kita jarang guna kayu siwak masa berwuduk. Miswak tu sunnah yang besar ke? Saya rasa saya nak start pada tahun ni. Nak beli kat mana ustaz? Tak apalah, saya beli online pun tak apalah, saya simpan kat rumah, saya nak bagi hadiah kat orang, orang pun boleh amalkan juga. Saya nak buat apa-apalah, selawat ke, atau tasbih ke, atau satu benda sunat, bukan fardu. Fardu pun boleh ke? Selalu sembahyang lambat, sembahyang awal sikit, sunnah ke tu. Selalu sembahyang asar 6.50, 6.45 lambat, maka kita awal sikit. Zuhur selalu sembahyang pukul 4, kita awal sikit, boleh? Satu peningkatan, satu nilai tambah akhirat dalam hidup kita. Mana-mana lah, apa-apa benda kita cari, kita tahulah untuk diri kita, sama ada duha ke, atau witir ke, atau suka belanja orang ke, atau suka tolong orang ke, atau tak ada sebenarnya, jumpa orang bagi salam ke, sunnah ke tu. Ataupun jumpa orang senyum, ni lah, jumpa orang senyum, lagi nak ambil kasut lagi, nak balik lagi, jumpa kawan senyum, lagi di traffic light sini, depan situ jumpa geng-geng balik masjid, haji saya ni, assalamualaikum, baik, sihat, alhamdulillah. Yang tu pun besar. Senyuman, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan pandang rendah dengan kebaikan, dengan amalan yang baik, walaupun sekadar pandang member hang dengan muka yang ceria. Yang tu besar kak dalam Islam tu. Ni jumpa bila pun muka garang macam rimau nak bertelur. Tak tahu apa siapa buat apa-apa dia, muka macam garang tu. Muka macam ikan kelisa. Macam ikan kelisa. Kelisa muka kelisa ni mulut dia ke bawah. Mulut dia tu ke bawah. Muka betul kelisa tu. Muka garang, jarang kelisa, jarang senyum. Dia kena dapat lipan dia senyum. Kalau setakat cengkerik dia tak layan betul ya. Jangan jadi kelisa. Jangan sombong sangat. Kelisa dia sombong tahu sebab apa? Sebab dia ingat akuarium tu dia punya. Sebab dia ingat makanan yang kita bagi tu kita mesti bagi kat dia. Hang tak bagi, hang jaga aku tiba bara kat hang mesti bagi aku makan. Ni barang-barang equipment dalam apa dia punya lumut semua tu dia punya, dia rasa. Dia tak tahu kalau kita sauk dia sekali dia timbang pun tak ada sejam. Macam tu lah kita, tak payah sombong lah. Nak sombong apa sangat dengan orang, kita pun putra mana kan. Sombong-sombong kena demam, hilang sombong tu. Jadi inilah dia yang kita katakan apa? Sunnah Nabi SAW. 3 bekalan yang saya bagi tahu pada tuan-tuan yang kita boleh amal dalam kehidupan kita seharian nanti insya-Allah. Jadi saya rasa kita ada selawat ke apa ustaz? Ada selawat lepas ni? Nanti kita akan selawat ramai-ramai. Terima kasih dan tahniah kepada ahli jawatan kuasa yang anjurkan program. Saya cadang pula level masjid tuan-tuan ni dengan jumlah orang yang ramai macam ni bukan kata ceramah, saya kata forum pun boleh buat. Bagus, ramai mai malam ni, imarah marketing yang baik. AJK saya bagi 7 bintang. Maksudnya marketing baik, program war-war awal, anak kampung banyak, ni geng-geng muslimin, muslimat, muslimut ramai macam-macam ada tahun ni. Jadi bagus. Dan saya bukan cadang tau. Bolehlah tuan-tuan nak anggap saya cabar pun boleh kok. Saya cabar tuan-tuan buat forum pula. Bukan forum maulid lah, forum ke depan-depan lagi lah. Kita buat insya-Allah. Saya doakan masjid tuan-tuan dan semua anak qariah di sini beroleh kebaikan dan kemuliaan, dan saya doakan insya-Allah masjid tuan-tuan akan lebih imarah dan jadi sumber hidayat kepada seluruh kawasan yang ada di sini insya-Allah. Itu saja. Minta maaf tuan-tuan kalau ada keterlanjuran bahasa pada tuan-tuan. Semua saya nak maklum satu dekat tuan-tuan. Malam ni kita ada rakaman. Hari Selasa pukul 3.15 petang saya ada live di Konti. Live di Konti RTM untuk program Maulidur Rasul. 3.15 petang
sampai 3.45 berkaitan dengan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi salah satu dia live lah. Malam ni rakaman nanti tak tahulah, nanti tuan-tuan tanya dekat staff bila nak siap. Yang tu tuan-tuan boleh nanti. Itulah program yang saya nak beritahu. Jadi saya serahkan balik majlis kita kepada Al-Fadhil Tuan Imam kita untuk selawat, insya-Allah.